Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sehari ini sama-sama pagi ini kita dapat berkumpul lagi untuk pengajian Nahu Sharaf kita dalam kursus Bahasa Arab Nahu Sharaf 3 bulan. Seperti biasa, sebelum kita mulakan pengajian kita pada pagi ini, dalam proses 3 bulan ini Nahu dan juga Sharaf, kita akan menggunakan kitab Nahu ni Al-Fatih. Dan ada satu lagi Sharaf Al-Fatih. Okey. Dalam pengajian 3 bulan, dari segi nazari dan juga tatbiqi, iaitu teori dan juga praktikal lah. Teori buku Nahu ini lebih kurang sebulan setengah. Nahu Sharaf kita akan khatamkan. Kemudian kita akan turun ke lapangan bersama-sama untuk membaca kitab Arab yang tidak mempunyai baris. Okey. Dan sebarang pertanyaan ataupun tentatif program, boleh lihatlah di page kami, Pusat Tahfiz At-Taqwa. Boleh layari di sana. Dan ada nombor telefon di sana. Boleh call untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih lanjut. Okey. Kemudian, sebagai muqaddimah sikit, pengajian Nahu Sharaf kita ni tidak berlalu begitu saja. Setiap minggu kita akan adakan ujian. Mana satu minggu level pertama, lulus ujian, maka kita akan naik level kedua. Lulus ujian, kita akan naik level ketiga sampailah level yang ke-6. Begitulah Nahu dan juga Sharaf ya. Itulah serba sedikit pengenalan mengenai dengan kursus bahasa Arab kita Nahu dan juga Sharaf selama 3 bulan. Dan kita mengharapkanlah supaya ditularkan kepada sahabat-sahabat yang lain, terutamanya lepas SPM yang tak ada apa-apa pekerjaan dan juga tidak ada apa-apa yang perlu dilakukan atau dilaksanakan, maka sama-samalah kita boleh join program ini selama 3 bulan. Terutamanya juga orang nak ambil stam, kerana dia nak buat ta'bir, struktur ayat dalam bahasa Arab, maka diperlukan malakah. Kita panggil kemampuan ataupun bakat untuk menulis. Dan tak dapat tidak dalam menulis ni mesti kena tahu grammar, Nahu dan juga Sharaf. Jadi kita harap mereka ni dapat join. Kita sentiasa bukalah pintu kemasukan selagi mana pelajar tersebut dapat menjaga disiplin, patuhi undang-undang dan ada minat untuk mendalami bahasa Arab. Okey? Okey Jadi insya-Allah pada pagi yang mulia ni kita akan bincangkan pelajaran Nahu. Semalam kita dah bincangkan dalam muka surat ke berapa? 96 Tapi pada hari ini kita nak bincangkan tentang uslubul qasam. Uslubul qasam ni makna sumpah. Sumpah ni benda penting. Tapi saya cuba cari-cari juga dalam buku Nahu Fatih ni. Dia tak disebutkan. Tak disebutkan dalam buku ni. Jadi bagi saya uslubul qasam satu perkara yang penting, yang mana kita akan huraikan pada pagi ni. Dan sahabat-sahabat kita di Pusat Tahfiz At-Taqwa ni diharapkan mereka bersama dengan mereka ada pena dan juga kertas untuk mereka tulis. Sebab benda ni benda penting. Semalam ada dalam buku ni muka surat 96, tetapi tak semua kita huraikan terperinci A sampai Z semalam Tapi hari ini kita ceritakan tentang uslubul qasam. Qasam ni mungkin dalam Sharaf mungkin ada cerita sikit lah di awal-awal muqaddimah kemungkinan Nahu Sharaf Al-Fatih. Bila sebut Al-Qasam, Qasam ni bukan tentera Qasam. Qasam ini adalah bermaksud sumpah. Okey. Bila sebut tentang sumpah, maka seperti mana yang kita tahu, sumpah ni bukan perkara yang main-main, perkara yang serius. Okey. Dalam Islam pun, dalam fiqh ada dipanggil bab li'an. Bab li'an yang mana bersumpah. Dia bersumpah tidak mahu bersama dengan isteri selama 4 bulan. Bab besar sampai Quran rakamkan kes tersebut, kes li'an ni. Okey.
Kemudian seseorang isteri menuduh suami dia berzina, suami menuduh isteri berzina, bersumpah. Quran suruh sumpah. Okey, jadi benda sumpah ni benda yang besar. Cuma sekarang ni kita lihat tentang uslub. Uslub ni maksudnya struktur lah, bagaimana bentuk susunan yang datang dalam bahasa Arab. Bila sebut tentang uslubul qasam, dia di antara alternatif untuk taukid. Taukid ni apa? Iaitu memberi penegasan, penekanan. Macam kita bincangkan sebelum ini. Kita kata Zaidun ja'a. Zaid telah datang. Itu perkara biasa. Zaid telah datang. Tapi untuk orang yang ragu-ragu dengan percakapan kita, kita taukidkan inna Zaidan ja'a. Sesungguhnya Zaid telah datang. Sesungguhnya Zaid telah datang. Tapi bagi orang yang tak ragu-ragu lagi, dia ingkar terhadap fakta yang kita kata Zaid telah keluar, maka kita kena bersumpah. Wallahi inna Zaidan ja'a. Demi Allah, sesungguhnya Zaid itu telah datang. Jadi perkataan sumpah ni banyak dalam Quran tau. Banyak dalam Quran dan semuanya memberi penekanan taukid. Okey. Bila sebut tentang qasam, dia sudah pasti tak dapat dipisahkan dengan 3 elemen yang penting. Perkara yang pertama dipanggil adatul qasam. Adatul qasam ni makna huruf-huruf qasam. Huruf ni kita tahu, huruf ni adalah sumpah. Terjemah bahasa Melayu, sumpah ni demi lah. Demi. Macam Quran kata apa? Wal asri, demi masa. Nampak? Kemudian yang keduanya adalah muqsam bih, benda yang disumpah. Apa benda yang disumpah? Kalau kita sebagai makhluk tak boleh sumpah melainkan dengan nama Allah dan juga dengan sifat Allah. Okey? Kita tak boleh sumpah dengan matahari, tak boleh sumpah dengan bulan, tak boleh sumpah. Sebab kita makhluk hanya boleh sumpah dengan Allah Taala. Muqsam bih, untuk Allah dia boleh sumpah macam-macam. Wadduha, demi waktu duha. Wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan demi duha. Walaili idza yaghsha, demi malam apabila dia menyelubungi. Jadi semua tu sumpah. Allah Taala boleh sumpah dengan apa yang dia nak, tapi kita tak boleh. Dan perkara yang ketiga, jawabul qasam. Jawab qasam ni sebab apa sumpah? Mesti ada satu benda yang sangat penting nak bagi tahu kepada kita. Okey? Sebab apa Quran sumpah wal asri, demi masa? Sebab apa Quran sebut demi masa, bersumpah? Sepatutnya tak payah sumpah pun tak apa. Kata wahai masa. Macam kita baca sajak wahai masa. Tapi Quran sebut demi masa. Makna nak bagi tahu satu benda yang penting selepas ni. Apa benda-benda penting dia? Dipanggil jawabul qasam, iaitu innal insana lafi khusr. Iaitu semua manusia dalam kerugian. Tak kiralah siapa pun dia, semua manusia di kehidupan dunia semua dalam kerugian. Melainkan ada orang yang ada ciri 4 sifat ni. Kalau salah satu tak ada daripada 4 ni, maka dia termasuk orang rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada 4 ciri. Okey, kita tengok contoh. Wallahi. Wallahi maksudnya adalah sumpah. Wallahi. Dekat mana yang kata adatul qasam? Adatul qasam tu dekat waw tu. Al-waw, dekat waw tu. Bila waw, wallahi. Tak boleh wallahu. Kalau wallahu dia jadi mubtada'. Mubtada' ni maksud terjemahan dia biasa adalah Allah Taala. Tapi bila mana harful qasam, selepas dia mesti berbaris bawah. Okey? Dalam Quran terlampau banyak. Sebab tu kita nak beri penekanan dalam bab qasam ni. Kalau kita tengok wal asri, wattini wazzaituni, betul wattini wazzaitun, waturi sinin, waturi sinin. Semua itu berbaris bawah awalnya, wattini. Nampak? Tak baca wattinu sebab dia adalah harful qasam, bermaksud sumpah. Jelas? Sebab apa di awal ayat sepatutnya baris depan jadi mubtada', tapi dibariskan bawah kerana dia adalah sumpah. Wal laili idza yaghsha. Sebab apa tak wal lailu idza yaghsha? Sebab dia sumpah. Sumpah memberi terjemahan dalam bahasa Melayu demi. Okey. Kemudian apa lagi? Wasyamsi wadduhaha.
Ha? Was-sama'i dzatil buruj. Was-sama'i dzatil buruj. Demi langit. Was-sama'i. Nampak? Sepatut was-sama'u. Okey. Jadi bermaksud sumpah was-sama'i wat-tariq. Sepatutnya was-sama'u. Okey? Ini penting. Sebab tu kita bincangkan topik pada pagi yang mulia ni khusus dalam bab al-qasam. Bukan tentera al-qasam tetapi maksudnya adalah sumpah. Jelas? Bila sebut wallahi, 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 ha tu baris bawah, wallahi. Itulah bermaksud sumpah. Kalau baris atas, baris depan, wallahu jadi mubtada. Dia tidak menjadi harful qasam. Jelas? Waw itu dipanggil harful qasam. Wallahi. Okey. Allah itu adalah lafzul jalalah, dia adalah muqassam bih. Dia muqassam bih. Benda yang disumpah. Allah. Wal asri. Waw itu adalah harful qasam. Al asri itu adalah apa dia? Adalah muqassam bih. Benda yang disumpah itu masa. Wal laili idza yaghsha. Waw itu adalah harful qasam. Al-laili adalah muqassam bih, benda yang disumpah. Okey? Kemudian kita terus kepada perbincangan kita. Topik yang pertama dipanggil sebagai adawatul qasam. Adatun singular, jamak dia apa? Adawatun plural. Adawat ni apa? Adawat ni makna alat-alat. Makna kita panggil huruf-huruf yang menjadikan dia terjemahnya demi. Okey, harful qasam kita panggil. Ataupun adawat ni terjemah mudahnya kita panggil huruf lah, huruf. Huruf ni plural kepada harfun. Huruful qasam. Apa dia? Al-waw. Waw macam wallahi, wal-laili, wad-duha, wat-tini, waz-zaitun. Apa lagi? Waw tu semuanya adalah harful qasam. Tapi tengok bentuk ayat, tengok terjemahan. Kalau kita baca Quran, kita tak tahu waw ni waw apa. Tengok kalimah lepas dia, mesti baris bawah. Itu maknanya sumpah. Terjemah dia demi. Okey. Kemudian huruf yang kedua, huruf qasam sumpah ini adalah huruf ba. Dipanggil billahi. Kita tak panggil billahu, billahi. Dan juga huruf yang ketiga ta, tallahi. Okey, semuanya berbaris bawah. Itulah tanda dia adalah sebagai harful qasam. Okey, sebab tu lafaz sumpah wallahi, wabillahi, watallahi. Nampak? Wallahi, billahi, tallahi. Aku tidak mencuri. Demi Allah, wallahi. Dalam bahasa Melayu demi Allah lah. Tapi dalam bahasa Arab wallahi, billahi, tallahi, aku tak mencuri. Tapi waw bata ni, wallahi, billahi, tallahi ni, itu semua huruf jar tau. Huruf jar. Maksud apa huruf jar? Huruf jar itu maknanya huruf satu huruf yang selepas dia ada kalimah isim yang berbaris bawah. Contohnya atas kerusi, ala al-kursiyyi, baris bawah. Di kita panggil apa? Atas meja, ala al-maktabi. Nampak? Selepas huruf jar mestilah isim dan isim tersebut berbaris bawah. Semua dalam Quran macam itulah kita lihat. Ala, fi, selepas dia mesti noun. Noun tu makna isim, kata nama. Dan kata nama tersebut baris bawah. Okey, huruf jar ni banyaklah. Kalau di Nahwu Fatih ni, huruf jar ni kita kena lihat pada muka surat berapa? Pada muka surat yang ke-8. Safhah As-Saminah, muka surat ke-8. Tengok di sini ada min, ila, an, ala, bi, fi, ka. Ni semua ada lagu dia, kita boleh hafal. Ada lagu dia yang akan didendangkan oleh syair. Kalau kita ikuti pengajian dia, lagu tasrif dia semua ada lagu-lagu dia lah. Jadi huruf-huruf jar pada muka surat 8 ni, min, ila, an, ala, bi, semuanya lepas dia mesti isim. Dan juga isim tersebut mestilah berbaris bawah. Jadi huruf dia banyak. Dan sebenarnya pada muka surat 8 ni juga di tengah-tengah tu ada dikalakan hitam, bermaksud hurufu qasam.
Itulah topik yang kita sedang bincangkan pada hari ini. Huruful qasam iaitu waw, ba dan juga ta. Wal asri billahi tallahi. Okey. Satu lagi, okey. 3 tu, disebut 3 tu. Nampak? Jadi sebenarnya memberi satu implikasi pada maknanya lah. Kalau makna yang terjemah huruf jar ni semua terjemah biasa. Tapi huruf qasam ni sebab itu di-highlightkan dia. Warna hitam supaya nak beritahu terjemah dia lain. Terjemah dia demi. Okey? Maknanya harful qasam di sini hanya digunakan 3 baris saja. Jadi kita akan huraikanlah secara terperinci insya-Allah pada hari ini ya. Cuma antara lafaz waw, ba, ta, wallahi, billahi, tallahi ni tidak akan masuk ta. Ta ni tak boleh masuk dengan benda lain melainkan dengan lafaz Allah saja boleh masuk. Jadi makna ta ni tallahi. Tak boleh masuk dengan benda lain ta. Kalau wallahi boleh masuk dengan nama Allah lain War-Rahmani, War-Rahimi, demi zat yang Maha Pengasih, demi zat yang Maha Penyayang. Okey. Kalau bi pun boleh masuk dengan nama lain selain daripada Allah, selain daripada kalimah Allah, Bir-Rahmani, Bir-Rahimi. Tetapi untuk ta tidak boleh masuk melainkan untuk kalimah Allah Ta'ala sahaja. Okey. Pembahagian yang kedua, tadi kita bincang tentang huruf qasam. Sekarang ini kita bincang tentang al-muqsam bih. Muqsam bih itu maksud benda yang disumpah. Secara adat kebiasaannya menggunakan lafzul jalalah iaitu Allah Ta'ala. Okey. Ataupun sebahagian lafaz lah yang selalu digunakan muqsam bih ni. Contohnya haqqika wa haqqika, demi hak kamu. Demi kehidupan kamu. Wa hayatika. Kadang-kadang digunakan, tengok penggunaan Arab lah. Okey. Tapi secara normalnya, secara biasanya ghalib adalah digunakan sumpah ni untuk Allah dan juga sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Okey. Jelas. Kemudian sekarang ni bab pembahagian yang ketiga. Yang pertama huruful qasam, dah bincang ada 3 tadi. Kemudian muqsam bih, benda yang disumpah. Kemudian yang ketiganya adalah jawabul qasam. Okey. Jawabul qasam ni jawab kepada sumpah. Jawab kepada sumpah ni dia ada 2 pembahagian tu. Satu dipanggil jumlah ismiyah, satu dipanggil jumlah fi'liyah. Okey. Benda ni kita tak boleh ingat ni, melainkan kena ada pen dan juga kertas. Sebab pembahagian dia agak macam semalam juga. Dia agak cabangan, dia ada beberapa cabangan. Okey, yang pertama kita lihat. Okey, sekiranya jawab qasam itu, jawab dia adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang musbatah, maksud jumlah ismiyah yang tak ada huruf nafi depan dia. Okey. Maka wajiblah ditaukidkan huruf qasam tadi dengan inna. Inna dan dengan lam. Ataupun dengan inna saja. Inna dan lam. Lam tu lam baris atas lah. Sebab lam taukid bukan lam baris bawah. Lam baris bawah huruf jar. Inna, jawab dia mestilah inna dan juga ada lam. Lam taukid. Kalau tidak pun inna sahaja pun boleh. Okey. Sebab tu bila kita baca Quran, Yasin, wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'ani. Sebab apa baca ni? Sebenarnya nu wal Qur'anul Hakimu. Okey, sebab dia mubtada. Tapi bukan bermaksud mubtada tu. Di situ bermaksud qasam. Bila qasam kena baris bawah. Jadi wal Qur'ani. Tak boleh baca nu Wal Qur'anil Hakimi. Okey. Kemudian lepas dia apa? Lepas dia ada innaka. Kemudian lepas dia ada apa? Lepas dia ada lam. La minal mursalin. Nampak ada inna, ada la. Innaka la minal mursalin. Ada inna, ada lam. La. Jadi itu bermaksud wajib. Sekiranya jawab kepada qasam itu jumlah ismiyah, maka wajib ditaukidkan. Ditekankan jumlah ismiyah tadi dengan inna dan juga dengan lam. Okey, ataupun dengan inna sahaja pun boleh. Dia sebenarnya dengan inna boleh, dengan inna dan lam pun boleh, bergantung kepada mukhatab. Dengan siapa kita tujukan ayat ni. Jadi wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin.
kemungkinan ayat ini ditujukan kepada orang kafir yang keras kepala, yang degil. Jadi tak cukup kita kata kita tak cukup kita taukidkan dengan inna, tetapi taukidkan lagi dengan lam. Okey, sebenarnya harful qasam tu dah taukid dah. Wal Qur'anil Hakim itu pun dah taukid. Innaka taukid lagi, la taukid lagi. Jadi banyak taukid. Bila banyak taukid ni nak bagi tahu mukhatab tu mungkin seorang yang degil, yang keras kepala. Okey. Okey. Pembahagian yang pertama yang kita sebutkan tadi, bila mana harful qasam, bila mana jawabul qasam sekiranya dia jumlah ismiyah yang musbatah, maksud yang tak ada huruf nafi di depan, tak ada huruf ma, tak ada huruf la di hadapan dia, maka wajiblah disertai dengan inna ataupun dengan lam, ataupun dengan inna sahaja. Inna dan lam ataupun inna sahaja. Contoh, wallahi, demi Allah, inna fa'ilal khairi la mahbubun, sesungguhnya orang yang buat kebaikan. Asalnya wallahi fa'ilul khairi, orang yang buat kebaikan tu la mahbubun, adalah yang dicintai, disukai. Okey. Tapi bila mana dijadikan jawab qasam, hendaklah dijadikan inna fa'ilal khairi la mahbubun. Wal asri, waw itu harful qasam. Al asri adalah muqassam bih, benda yang disumpah. Kemudian asalnya jawabul qasam adalah al insanu fi khusrin, manusia itu dalam kerugian. Tetapi bila mana jumlah itu jumlah ismiyah, perlu disertai dengan inna dan juga dengan lam. Sebab itu Quran datang wal asri, ada inna, ada lam. La, innal insana la fi khusrin. Nampak? Sebab ada jumlah ismiyah. Asalnya al insanu fi khusrin, jumlah ismiyah. Nampak? Jelas? Kalau ada sebarang pertanyaan boleh tanya dekat ruangan komen tu, tanya supaya kita dapat share ramai-ramai lah. Kalau ada apa nama cadangan, apa-apalah yang kita nak lontarkan, kita bolehlah tulis di ruangan komen. Okey, dan boleh kejutkan sahabat-sahabat kita yang lain supaya ikutilah kita punya pengajian ni. Pengajian sangat penting kerana tak ada dalam buku Nahwu Fatih ni. Dia ada hanya 3 baris je. Jadi kita perlukan huraian yang lebih. Okey? Okey, pembahagian cabangan yang kedua. Kita lihat cabangan yang kedua. Sekiranya jawab qasam, jawab sumpah tadi adalah jumlah fi'liyah. Okey. Jumlah fi'liyah yang musbatah, maksudnya yang tak ada huruf nafi. Kemudian fi'il tadi, jawab qasam tadi, fi'il tu pula fi'il madhi. Maka perlulah ditaukidkan jawab tadi dengan qad. Qad ataupun dengan lam. Okey. Dengan lam. Ataupun qad sahaja. Contoh macam mana? Kita tengok dalam wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insan. Nampak? Ada apa? Ada lam dan juga qad. Sebab apa tu? Sebab apa ada lam dan juga ada qad? Sebab dia adalah jumlah fi'liyah yang musbatah. Jelas Wattini. Wattini itu adalah harful qasam. Sebab asalnya at-tinu. Okey. Bila terjemah dia wattini bermaksud demi. Demi apa tu? Demi buah tin dan juga demi buah zaitun. Kemudian wahadza al-baladil amin. Asalnya wahadza al-baladu. Tapi nak bagi tahu itu juga athaf ma'tuf sumpah. Demi al-baladil amin, negara yang aman iaitu Makkahul Mukarramah. Okey. Wattini wazaitun wa turi sinin, ada turi. Asalnya turu. Sebab dia athaf ma'tuf kepada qasam, sumpah. Terjemah dia semua demi. Demi buah tin dan demi buah zaitun. Demi tur sinin, gua tur. Kemudian wa hadzal baladil amin, demi
negara yang aman, iaitu Makkatul Mukarramah. Lepas itu apa? Lepas itu jumlah fi'liyah tau. Khalaqna al-insana. Kami menjadikan manusia ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Okey? Jelas Jumlah ismiyah tu khalaqna al-insana fi ahsani taqwimin. Tetapi bila mana huruf qasam, ini dipanggil jawab qasam ni. Bila jawab qasam perlulah disertai dengan apa? Dengan kita panggil apa tadi? Dengan lam dan qad ataupun qad sahaja. Okey, jelas. Sebab itu diletakkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Okey. Jelas wal laili idza yaghsha wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha inna sa'yakum la shatta. Sebab apa letak inna? Sebab pada pembahagian yang pertama ni sebab dia jumlah ismiyah. Sa'yukum la shatta asalnya. Okey. Jadi letak inna sa'yukum, inna sa'yakum la shatta. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها. Okey, فألهمها فجورها وتقواها. Tapi itu tak ada dia tak ada. Tak ada faqad alhamaha. Okey. Jadi maksudnya taklah menjadi satu kewajipan tau. Makna boleh secara ghalibnya datang qad dan lam dan qad, kadang-kadang datang qad sahaja. Okey. Wal fajri. Nampak wal fajri sumpah tu. Macam tadi tu wasyamsi waduhaha, wasyamsi baris bawah, wal laili baris bawah, tu semua sumpah. Wal ardi wama tahaha, wal laili lagi apa lagi, semua tu semua baris bawah itu bermaksud sumpah. Okey. Wal fajri, demi waktu fajar, fajar. Wal fajri walayalin ashrin, wasyaf'i wal, semua baris bawah, wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr hal fi dha lika qasamul lidhi hijr. Okey, itu semua baris bawah. Kita nak bagi tahu pembahagian yang kedua, jawabul qasam, sekiranya dia jumlah fi'liyah yang musbatah, yang tak ada huruf nafi la ataupun ma di hadapan dia, maka sekiranya jawab qasam tadi fi'il madhi, maka perlulah tapi tak jadi wajib tau. Tapi untuk isim tadi wajib, untuk fi'il tak wajib. Secara ghalibnya ditaukidkan dengan lam dan juga qad ataupun qad sahaja. Okey? Jelas Kita lihat pula pembahagian yang ketiga. Pembahagian yang ketiga, kita lihat apabila jawabul qasam adalah jumlah fi'liyah. Tadi fi'il madhi tadi. Ni jumlah fi'liyah, tapi fi'liyah adalah fi'il mudhari'. Tadi fi'il madhi. Jelas fi'il mudhari' yang musbatah, yang tak ada huruf nafi. Okey. Maka ditaukidkan dengan lam qasam dan juga dengan nun taukid, ada dua. Lam qasam, nun taukid. Nampak Contohnya, wallahi, demi Allah, la uhasibanna. Nampak? Demi, jawab qasam, demi Allah, aku benar-benar akan menghisap orang yang cuai. Menghisap maknanya akan memperincikan penghisaban terhadap orang-orang yang cuai. Nampak? Jadi jawabul qasam pada fi'il mudhari' sudah pasti kena ada lam yang berbaris atas, okey, lam taukid maksudnya, dan juga nun taukid di hujung.
Asalnya hasaba yuhasibu muhasabatan, tetapi diletakkan la uhasibanna. La uhasibu. La uhasibu. Masuk nun taukid, jadilah la uhasibanna. Nampak? Lam tu bukan lam alif, bukan. Lam alif tu makna tidak. Ni lam taukid, lam semata-mata. La uhasibanna al-muqassira. Okey, jelas? Pembahagian yang ketiga ni, bila mana jawab qasam, jawab sumpah adalah fi'il mudhari' yang tak ada huruf nafi, maka sudah pasti diletakkan lam yang berbaris atas dan juga nun taukid. Okey, nun taukid di hujung lah. Jadilah dia jawab kepada qasam bagi qasam yang fi'il mudhari', jawab qasam yang berbentuk fi'il mudhari'. Jelas Jadi sekarang ni ada 3 kita bincangkan. Yang pertama jawab qasam jumlah ismiyah. Yang kedua adalah jawab qasam jumlah fi'aliyah yang fi'il madhi, dan yang ketiga adalah jawab qasam jumlah fi'aliyah tapi fi'il mudhari'. Ketiga-tiganya adalah musbat, tidak didahului dengan huruf nafi sama sekali. Jelas? Okey Jelas Semua tak didahului huruf nafi. Maka yang jumlah ismiyah mesti ditambah dengan inna dan juga lam taukid ataupun inna semata-mata. Untuk jumlah fi'aliyah cabangan yang kedua, yang mana berbentuk fi'il madhi, hendaklah ditaukidkan dengan lam dan juga qad ataupun qad sahaja. Adapun yang ketiga, jawab qasam adalah fi'il mudhari', maka ditaukidkan dengan apa? Lam, dipanggil lam taukid, lam berbaris atas, dan juga nun dipanggil nun taukid. Jelas Dia lam tu tak dipanggil lam taukid tau. Lam al-qasam dan juga nun taukid. Okey, jelas. Itu 3 cabangan yang kita perlu ingat. Seterusnya kita lihat apabila jawab qasam tu manfi. Tadi semua musbat, tak ada huruf nafi pada awal. Sekarang ini sekiranya jawab qasam tetapi jawab tadi didahului oleh huruf nafi, fa innahu la yu'akkidu sawa'un akana jumlah ismiyah aw am fi'liyah. Maka tidak didahului dengan tidaklah ditaukidkan mana-mana jawab qasam, sama ada jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Jelas Mana kalau di huruf taukid tak ada apa-apalah. Okey. Kalau di huruf taukid tak perlu tambah qad, tak perlu tambah inna, tak perlu tambah lam, tak perlu tambah apa-apa pun. Cukuplah seperti yang sedia ada. Jelas Jelas. Jadi maksudnya ada ke contoh Quran lagi? Kita lihat. Saya tak istihdar, tak dapat hadir sekarang ni contoh. Cuma nak bagi tahunya, sekiranya jumlah ismiyah ke dia, jumlah fi'liyah ke dia, kalaulah dia ini kita panggil sebagai jawabul qasam yang didahului oleh huruf nafi, maka seperti sedia kali tak perlu tambah qad, tak perlu tambah inna, tak perlu tambah lam taukid, lam qasam tak perlu tambah apa-apa. Contoh bukan ayat Quran lah. Wallahi ma yudhi'u majhuduk, demi majhudak, demi Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan benda yang kamu usahakan. Benda yang kamu usahakan tidak akan disia-siakan. Okey, nampak? Dia tak letak pun wallahi lama, wallahi qad ma, tak ada. Wallahi ma yudhi'u majhudak, seperti biasa. Jelas? Okey. Sekarang kita terus melihat kepada
ijtima'u syarti wal qasam. Tak salah, inilah adalah bab yang terakhir untuk qasam kita. Qasam mudah je, pendek, ringkas. Tapi kita akan, kalau kita buka dalam ulum Al-Quran, ulumul Quran, bila kita buka dalam ulumul Quran, kita akan lihat pula satu bab yang lain pula dalam bab qasam ni tau. Perbincangan khusus mengenai dengan ulum Quran. Kita kena tengok dalam kitab dia pula lah. Sekarang kita bincang faqat, only dalam bab nahu. Okey, kita tak sentuh dalam bab ulum Quran. Nak lebih terperinci mengenai Quran, sila lihat ulum Quran dalam babul qasam. Okey, kita panggil apa? Mustalah ulumul Quran. Jelas Sekarang ni kita nak jelaskan, kalaulah berlaku pertembungan antara syarat, huruf syarat pun ada, huruf qasam pun ada. Jelas. Syarat mesti kena ada jawab syarat. Qasam mesti ada jawab qasam. Okey. Jelas. Tapi sekarang ni syarat dan qasam, qasam ni makna sumpah, dua-dua berkumpul sekali. Itu yang jadi masalah tu. Macam mana kita nak selesaikan problem ni Boleh? Okey, kita terus lihat jawab syarat. Jawab syarat ni seperti mana kita bincangkan pagi semalam. Sabahal amts, pagi semalam kita telah bincangkan. Jawab syarat asalnya mesti majzum. Apa itu maksud majzum? Jazam makna sukun. Apa maksud sukun? Mati. Okey. Ataupun bila sebut jawab syarat, kadang-kadang dia disertai dengan fa jawab. Fa jawab syarat kadang-kadang. Mengikut keadaan yang kita bincangkan semalam Siapa yang tak ingat, rujuk balik, refer balik video semalam, insya-Allah jelas kita terang satu persatu semalam Okey. Ada penjawab qasam kadang-kadang ditaukidkan dengan huruf qad, dengan huruf inna, dengan lamnya baris atas, lam lil qasam kadang-kadang tak ditaukidkan dengan huruf apa. Okey. Itu kita bincangkan tadi. Cuma yang jadi masalah qasam syarat dalam satu sentence ayat. Ini yang kita nak bincangkan pada hari ini. Okey, kita lihat contoh yang pertama Contoh yang pertama. In atqanta. In atqanta. Daripada atqana yutqinu itqanan wa mutqanan fa huwa mutqinun wa dzaka mutqanun. Okey. Atqana yutqinu itqanan wa mutqanan. Nampak? Maknanya apa? Atqana yutqinu itqan. Itqan tu makna apa? Itqan makna kukuh, tetap. Makna kukuh, konsisten, sungguh-sungguh. Okey. In atqanta. Sekiranya kamu bersungguh-sungguh al-amala dalam pekerjaan kamu. In tu in apa tu? In syarat. Sekiranya kamu bersungguh-sungguh dalam pekerjaan yang kamu lakukan. Jawab dia mana? Wallahi, demi Allah, tanjah, kamu akan berjaya. Nampak? Sekarang ni kita lihat jawab kepada huruf syarat tadi ada dua. Satu jawab syarat, satu jawab dengan huruf qasam. Nampak tak? Okey. Jadi maksudnya dia letakkan sumpah dulu, qasam dulu, kemudian barulah dia letakkan jawab kepada syarat tadi, tanjah. Najaha yanjahu makna telah berjaya. Kamu telah berjaya, kamu akan berjaya. Nampak? Najaha yanjahu, tanjah. Matikan dia kerana jawab kepada qasam perlu sukun, mati. Jazam. Tanjah, kamu akan berjaya. Tapi didahului dengan huruf qasam tu, wallahi, demi Allah kamu akan berjaya. Nampak? Jadi di sini
bila mana fi'il syarat mendahului huruf qasam, maka jawab syarat perlu dijazamkan. Tuan-tuan kena tulis, tulis. In atqanta al-amala wallahi. Wallahi itu adalah selepas daripada in syartiyah. Datang in syartiyah, kemudian barulah wallahi. Nampak? Kemudian barulah jawab syarat tanjah. In atqanta al-amala wallahi tanjah. Sekiranya kamu bersungguh-sungguh dalam amalan kamu, demi Allah kamu akan berjaya. Maka tanjah tadi adalah jawab syarat perlu dimatikan. Sebab apa tu perlu dimatikan? Kerana fi'il syarat mendahului fi'il syarat mendahului huruf qasam, iaitu huruf qasam wallahi. In dulu baru datanglah wallahi. Nampak? Contoh kedua. Tengok kena tulis kemudian renung, tengok. Kita tak ada papan hitam kat belakang, tak ada Jadi tuan-tuan kena tulis. Sahabat-sahabat kita kena tulis. Okey. Wallahi. Dia letak dulu qasam dulu, wallahi, demi Allah. Kemudian baru huruf syarat. In atqanta al-amala. Sekiranya kamu bersungguh-sungguh dalam amalan kamu, pekerjaan kamu. Latanjahanna. Pasti kamu akan berjaya. Maka pasti kamu akan berjaya. Jadi ditaukidkan. Ditaukidkan jawab kepada qasam tadi dengan lam. Nampak? Dengan lam. Sebab apa? Dengan lam dan juga dengan nun. Dengan lam dan juga dengan nun taukid. Lam tu kita panggil lam qasam. Nun tu kita panggil nun taukid. Sebab apa? Sebab huruf qasam di awal. Jelas Kita dah bagi tahu dah tadi. Sekiranya huruf qasam tersebut, jawab qasam adalah fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' tadi jawab qasam perlu diletakkan lam dan juga perlu diletakkan lam qasam dan juga nun taukid. Nampak? Jadi kesimpulan dia sangat mudah. Untuk sahabat-sahabat kita sekalian, kesimpulan cukup mudah. Kita lihat yang pertama sekali ayat itu adalah harful qasam ataupun syartiyah. Huruf qasam dulu, huruf sumpah dulu ataupun huruf syarat dulu. Kalau huruf syarat dulu in, maka sudah pastilah kita akan matikan jawab dia. Fi'il mudhari' tadi kita matikan dia sebab dia jawab kepada syarat. Tapi kalau di awalnya adalah harful qasam, wallahi, demi Allah. Nampak? Lepas tu barulah kata in atqanta al-amala. Sekiranya kamu bersungguh-sungguh. In syartiyah datangnya selepas daripada huruf qasam. Huruf qasam di awal, maka tak perlu kita ikut syartiyah. Kita ikut jawab harful qasam. Iaitu macam mana kalau fi'il mudhari' tambah lam yang berbaris atas dipanggil lam qasam. Dan juga tambah nun taukid. Jadi latan jahanna. Okey. Boleh jelas Kalau ada apa-apa soalan, tinggalkan di ruang komen supaya kita dapat share kongsi sama-sama. Nampak jelas? Contoh pertama tadi, sekiranya kamu bersungguh-sungguh pada amalan kamu demi Allah, kamu akan berjaya. Makna harful qasam diletakkan kemudian. Letak in syartiyah dulu, harful qasam kemudian. Maka kena raikan syartiyah. Tapi kalau harful qasam di awal, maka jawab tak perlu jawab syartiyah, jawab kepada qasam. Itulah serba sedikit yang kita bincangkan pada pagi yang mulia ini mengenai dengan harful qasam. Jadi penting harful qasam ni sangat penting dalam Quran, cukup banyak. Dalam Quran cukup banyak, sebab itu kita membicarakan topik khusus mengenai dengan harful qasam. Tak dapat tidak, kesimpulan yang kita dapat simpulkan pada hari ini, harful qasam terbahagi kepada tiga. Satu, adawatul qasam, iaitu huruf qasam. Yang kedua dipanggil muqassam bih, benda yang nak disumpah. Perkara yang ketiga, jawabul qasam. Jelas Itu serba sedikit mengenai dengan harful qasam. Ada apa-apa soalan, tinggalkanlah di ruang komen. Kalau ada benda nak share, nak tambah lagi pun boleh. Okey.
Sebab itu ini adalah kita panggil sebagai satu penambah baikan. Bagi apa yang ada dalam buku Nahu Fatih ni. Jadi kita tambahkan lagi untuk sama-sama kita share supaya ramai dapat faham apa itu harful qasam. Sebab dia banyak dalam hadis, banyak dalam Quran pun ada, supaya kita dapat bezakan harful qasam dengan benda lain. Okey. Cukup setakat tu Mudah-mudahan Allah Taala berilah kefahaman kepada kita insya-Allah. Selepas ni insya-Allah kita akan bincang mengenai dengan mudhafun ilaih. Kita rehatlah dulu sekejap, sebentar, seketika untuk sarapan pagi ke, minum pagi, buang air, solat duha jangan dilupakan. Seperti ingatan untuk pelajar-pelajar at-taqwa kita, supaya paling kurang seperti mana biasa berada di taqwa, paling kurang 6 rakaat. Dituntutnya 8 ke 12 rakaat. Okey. Jadi kita gunakan masa rehat ni untuk sama-sama kita solat duha. Okey.